Okey, selesai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi minggu lepas kita telah selesai apa cikgu lupa dah. Ah, tentang alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard dan juga peribahasa. Okey, untuk hari ini cikgu nak sambung kertas satu. Kertas satu, okey, karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Jadi kelas hari ini cikgu akan fokuskan tips untuk jawab karangan bahagian A dan juga B. Alright. Okay. So, ini ialah soalan percubaan SPM Negeri Pulau Pinang. Okay, bagi calon Pulau Pinang, kamu tahu kan soalan dia macam ni. Okay, cuba respon sikit. Berapa orang kat sini yang daripada Pulau Pinang? Respon sikit. Okay, respon ya dekat komen. Cikgu nak tengok berapa orang yang daripada Pulau Pinang. Ranjini, Bong, Elizabeth Bong, lagi? Dua je. Oh, kat sini cek dia. Okay, dua saja tak ada Okay, tak apa. Okay, so kita tengok dulu bahagian A. Okay, bahagian A. Apa benda yang kamu kena tahu Okay. So, untuk bahagian A, okay, bahagian A, dekat sini dia ada bagi maklumat maklumat. Okey, dia bagi maklumat tentang nyamuk Aedes. Aedes pula. Tentang penyakit demam denggi tengok sini. Okey, penyakit demam denggi. Okay, grafik dia menunjukkan maklumat berkaitan penyakit demam denggi. Dasarkan maklumat tersebut, uraikan pendapat anda tentang penyakit demam denggi dalam kalangan murid sekolah. Okey, cikgu nak tanya kamu. Dia bagi tak fokus soalan dekat dalam soalan ni? Dia bagi ke tak ada? Ada tak ada tanya langkah ke, kesan ke, punca ke dekat soalan ini? Ada tak? Respon sikit. Ada ke tak ada? Senyap je ni. Ke suara cikgu tak jelas ni? Ada tak ada bagi kehendak soalan? Langkah, punca, kesan. Ada ke tak ada? Kamu respon ke? Oh, patutlah tak keluar. Ya betul, terapi Penang. Ya. Dia tak ada. Tak keluar pun
Bila tak ada, maknanya kehendak soalan itu dekat mana? Dekat dalam bahan. Ya, dekat dalam bahan. Okey. Jom tengok bahan ini sama-sama. Kat sini dia bagi 3 bahan. Okey. Dia ada bagi 3 bahan. Okey, nampak? So ini ini ialah bahan 1. Ini ialah bahan 2. Dan bawah ini ialah bahan 3. Okey, bahan 1 ni dia ada tulis tentang nyamuk Aedes, pembawa denggi. Okey, and then ada tagline, slogan, hapuskan Aedes, cegah denggi. Okey, apakah fokus soalan bagi bahan yang pertama ni? Siapa tahu? Apakah fokus soalan dia? Alamak, saya tak boleh komen lah. Punca tu. Ya, betul, punca. Okey, bagus-bagus. Jawapannya ialah punca. Apakah punca terjadinya penyakit demam denggi? Berpunca daripada gigitan nyamuk Aedes. Bagus. So, jawapan dia ialah punca. Okay, sorry, Cuk, tak boleh baca komen lah. Okey, bahan yang kedua pula. Dia ada tunjuk gambar kan. Seorang budak dia menyembur apa ni? Mungkin dia menyembur reset ke kan. Demam denggi, mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, agak-agak apakah fokus bagi bahan kedua ni pula? Kalau boleh kamu respon guna mic boleh tak? Sebab cikgu tak boleh tengok komen lah. Cikgu nak kena pergi kat tab lain susah. Sebab cikgu tak pakai laptop, pakai laptop. Cara-cara. Cara-cara. Langkah. Okey, dekat mana kamu nampak cara-cara tu? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, makna dia kata kat sini, kita haruslah mencegah nyamuk Aedes. Boleh jugalah. Tapi dia tak bagi tahu apakah langkah dia untuk apakah cara yang terbaik untuk mencegah. Betul tak? Dia tak bagi tahu kan? So dekat sini bahan 2 ni dia tak ada fokus soalan. Dia cuma ada slogan saja, mencegah lebih baik daripada mengubati. Ini dia macam ni lah, lebih kurang macam kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat. Dia macam sama cara macam sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, usaha tangga kejayaan, biar lambat asal selamat. Itu namanya kata-kata hikmat. Jadi kita boleh ambil, ya, kita boleh ambil idea ni. Kejap. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Mungkin kamu boleh letak dekat dalam pendahuluan ataupun letak dalam ayat huraian ataupun letak dalam kesimpulan. Okey. Kenapa kena ambil juga? Sebab memang wajib tau. Karangan bahagian A ni kamu kena ambil semua bahan dalam ni. Faham? Walaupun sekecil-kecil maklumat kena ambil juga. Faham tak boleh kamu abaikan. Okey. So itulah tip untuk kamu dapat markah cemerlang. Markah cemerlang berapa? 25 hingga 30. Markah kepujian 20 hingga 24.
So, saya tak nak kamu dapat markah kemudian. So, kamu kena capai markah cemerlang. 25 hingga 30. So, bahan 2 ni kena ambil Walaupun tak ada fokus, kena ambil. Okay. Jelas semua? Ya, cikgu susah nak baju komen geram. Tak ada tak komen saya ni. Okey, sambung balik. Okey, bahan 3 pula. Bahan 3. Agak-agak bahan 3 ni apakah fokus yang kamu nampak? Okey, respon sikit. Buka mic. Apa dia? Ini baru langkah. Bagus. Ini baru langkah. Kan? Tak kisah langkah ke, kamu tulis cara ke, ataupun usaha ke, sama je. Tindakan ke, mana-mana pun boleh. Baik. Dekat sini dia ada bagi berapa langkah untuk mencegah penyakit demam denggi ni? Ada 4. berapa langkah? Ya? 4. Ya, ada 4. Bagus. Yang bercakap ni siapa? Hasif Afiq Ryan. Oh, Afiq Ryan. Okey, ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Tadi kan kita dah dapat dah isi sistem punca kan? Itu perangan pertama. Perangan kedua. Perangan ketiga kita dah tentu nak ambil langkah. Adakah Afiq kena ambil 4 langkah ni? Tak. Ya, so ambil berapa? 3. Ush, banyak tu. Kalau 3 maknanya Afiq ada 4 perangan isi. Oh. Tak boleh. Afiq kena ambil 1 saja. 1. Walaupun tadi cikgu cakap kita kena ambil semua bahan kan. Tak apalah, bahan 1 dah ambil dah. Bahan 2 kita ambil dah kan. Bahan 3 ni kita ambil 1 isi pun dah memadai. Okey. Lagi 3 ni tak payah. Sebab kita dah sentuh dah 1 langkah ni. Sebab apa? Kalau kamu ambil semua nanti, kamu punya patah perkataan akan lebih 200. Okey. Kamu kena ingat. Kamu kena ingat sampai bila-bila. Kamu tak boleh lebih 210. Pemeriksa hanya kira sampai 210 saja. Kalau lebih, dia tidak akan baca. Faham? Lagi satu, kalau lebih perkataan, markah kamu tak dapat markah cemerlang. Tak dapatlah markah 25 hingga 30. Tak dapat markah tu. So, kamu akan dapat markah berapa? 24 ke bawah. Faham kena ingat. Jangan lebih 210. Okey, ada yang tanya cikgu. Cikgu, kalau saya kurang 150 macam mana? Okey. Kalau kamu tulis perkataan tu, kalau kamu punya karangan tu kurang 140, bawah lah kan? Kamu akan dapat markah memuaskan. Berapakah markah memuaskan? Berapa gagak? Markah memuaskan ialah 15 hingga 19. Nampak? Jadi pastikan kamu punya perkataan tu 150 hingga 200 saja. Jangan kurang, jangan lebih. Baik. Dan wajib tulis jumlah patah perkataan di hujung, di bawah sekali lah. Faham Alright.
Okey, setakat ni ada tak apa-apa soalan? Ada tak? Cikgu buka soalan. Kalau kertas ni saya nak kena jawab yang mana dulu cikgu? Oh, Macam kertas bagian satu mana? ni. Bagian C ke dulu, bagian B dulu ke? Bukan, ini kertas satu. Kertas satu jawab bahagian A dulu, senang. Mm-mm. Jangan terpulang lah kan. Ada setengah orang sebabkan markah bahagian B tu 70, dia jawab bahagian B dulu. Terpulang lah. Tapi kebiasaannya kita jawablah bahagian A dulu. Okey. Wajib PPT. Apa tu? Okey, ada lagi soalan lain? Ya, wajib tulis patah perkataan. Contohlah kat hujung tu tulislah 180 patah perkataan, wajib tulis. Apa kebaikan dia? Memudahkan pemeriksa. Nanti penat pemeriksa nak kira. Tapi pemeriksa memang akan kira pun. Kalau tak tulis, tak ada tolak markah. Cuma memudahkan pemeriksa lah. Itu saja. Okey. Baik, ada lagi soalan lain sebelum cikgu sambung? Tak ada Okey, tak ada Okey, tak ada, sambung Okey, sebab charge. Okey, selesai. Jadi, kamu cuma buat 4 perenggan saja. Ingat, buat 4 perenggan saja. Okey. Perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua, isi tentang punca. Okey. Okey, perenggan yang ketiga, isi tentang langkah. Pilihlah mana yang kamu nak yang senang. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Pilihlah mana-mana. Kemudian perenggan yang terakhir ialah perenggan kesimpulan. Okey. Okey, bagi calon yang lemah. Okey, cikgu tak naklah suruh kamu ikut Kalau bagi calon lemah, kan? Berapa agaknya markah kalau dia salin semua ni? Dia salin semua, lepas tu dia sambung ayat. Berapakah markah yang dia berdapat? Kalau dia salin semua, 10 ke bawah. dia boleh dapat 14 ke bawah. Oh. Tapi cikgu tak galakkan lah. Kamu takkan nak buat macam tu kan? Dia kena dapat 14 ke bawah. Sebab apa? Sebab secara kebetulan, bahan ni dia bagi isi yang banyak. Kan? Jadi dia hanya tambah sikit-sikit je ayat. Ada setengah bahan lain dia tak ada macam ni. So bertuah lah dia kan. Dia boleh dapat 14 ke bawah. Okey. Jadi poin penting kat sini, kamu kena ambil semua idea dalam bahan ni. Itu saja. Okey. Okey, tak apa. Sekejap lagi ada masa kita akan buat sama-sama. Okey, selesai. Baik. Bahagian B pula. Bahagian B ni cikgu nak terangkan sikit. Sebab ramai yang gagal untuk jawab dengan baik dalam bahagian B ni. Sebab dia tak faham soalan. Okey. Okey, so ini macam biasalah kan. Dia bagi 4 soalan. Dan kamu perlu jawab satu sahaja. Kita kena ingat balik. Bahagian B ni ada 4 domain, ingat tak?
Okey, domain pertama domain apa? Domain peribadi. Ingat balik. Peribadi ni maknanya isu tu dia tanya pendapat kita. Pendapat kita sendiri. Bukan pendapat ibu bapa, pendapat pihak sekolah, pendapat pihak kerajaan, tidak. Dia tanya pendapat kita. Kan? So kalau domain peribadi ni, dalam karangan kita kena bahasakan diri dengan saya ataupun kita, kan? Okey. Yang kedua ialah domain awam. Okey, domain awam. Domain awam ni apa saja isu yang berbangkit lah. Isu semasa. Sama ada isu kesihatan ke, isu keselamatan ataupun isu alam sekitar dan sebagainya. Baik, yang ketiga ialah domain apa lagi? Domain pendidikan. Ini tentang isu-isu pendidikan. Contoh kepentingan mata pelajaran sejarah ataupun apa dia ciri-ciri murid yang cemerlang ataupun apa lagi? Apakah kelebihan belajar di sekolah apa ni? Vocational, kan? Itu semua isu pendidikan. Yang terakhir ialah domain kerjaya. Domain kerjaya tentang cita-cita. Uraikan cara-cara untuk menceburkan diri dalam bidang usahawan. Apakah kelebihan bekerja dalam bidang ketenteraan? Itulah, itu tentang kerjaya. Dalam buku teks banyak info tentang kerjaya, kan? Banyak, kan? Kerjaya sebagai juru terbang, jurutera, apa lagi? Juru soleh ada, kan? Ingat tak? Apa ni? Tukang urut dalam bidang kiropraktik. Dalam buku teks banyak pasal kerjaya. Okay, so ada 4 domain ni. Baik, tengok yang pertama ni pula. Siapa boleh tidak baca soalan pertama? Saya cikgu. Okey, boleh baca. Bazar Ramadan di negara kita bukan sekadar menjadi tumpuan umat Islam yang ingin membeli juadah untuk berbuka puasa, tetapi turut menjadi tumpuan pelbagai lapisan masyarakat, termasuklah mereka yang bukan beragama Islam. Bukan itu sahaja, para pelancong dari luar negara juga gemar mengunjungi Bazar Ramadan untuk lebih mengenali budaya masyarakat Malaysia menerusi makanan. Okey, terima kasih. Sekejap, Okey, jadi sekarang ni kita tengok balik. Lupa soalan dia. Jelaskan manfaat-manfaat yang anda peroleh daripada Bazar Ramadan negara ini. Okey. Okey, jadi benda pertama kita kena tahu apakah tema dia, kan? Apakah tema ataupun tajuknya. Okey, tema dia ialah tentang apa ni? Sorry Bazar Ramadan. Bazar Ramadan Okey. Sorry cikgu tak boleh baca komen Minggu depan cikgu kena buka ni lah online pakai laptop balik lah. Susah lah pakai iPad ni. Bazar Ramadan. Sebab cikgu nak pakai iPad ni sebab nak muka cikgu clear. Kalau pakai laptop tu muka cikgu dah macam 3GP lah. Okey. Apa lagi? Fokus soalan. Fokus soalan apa dia? Okey, kalau bahagian B ni, fokus soalan dia akan bagi. Dekat mana? Dekat bawah, kan? Ni dia. Ni yang bahagian B senang sikit lah. Dia berkaitan dah kat sini. Manfaat daripada Bazar Ramadan. Okey. Manfaat tu maknanya kebaikan ataupun kepentingan. Manfaat Bazar Ramadan. Manfaat Bazar Ramadan.
Okey. Ingat eja Ramadan adalah R-A-M-A-D-A-N. Bukan R-A-M-A-D-H-A-N. Ini salah Okey. Agak-agak kan kalau dia tanya pasal manfaat ni, apakah cadangan jawapan kamu? Okey. Cuba bagi idea apakah agak-agak jawapan kamu? Okey, dah cikgu baca komen jap Okey, so kamu ingat apakah dia manfaat bazar Ramadan? Okey, kejap. 15. Okey. Okey, sesi perbincangan. Apa dia agak-agaknya manfaat bazar Ramadan? Apa dia? Kat sini pula komen dia. Pelbagai pilihan juada. Okey, itu ialah manfaat kepada diri sendiri. Mana kita boleh membeli pelbagai juada di bazar Ramadan. Sebab memang bulan Ramadan ni macam-macam makanan yang dijual. Contoh yang paling popular kan kat bazar Ramadan ialah benda ni roti john. Lepas tu apa lagi? Air katira. Soya cincau kan. Benda yang kita jarang nampak lah. Ayam percik kan. Dapat mengenal pelbagai kaum. Okey, boleh juga. Mana kita dapat mengenal pelbagai kaum. Sesuai tak? Sebab kita mana tahu dah kaum kat Malaysia ni apa dia. Melayu, Cina, India itu saja. Selebihnya warga asing. Tapi tak kaum baru. Siapakah kaum baru tu? Sabah, Sarawak. Itu pun sama juga, Bumi Putra juga. Sabah, Sarawak tu dia apa ni? Etnik. Kan ada Kadazan Dusun, Melanau, Iban, Dayak, itu etnik. Meningkatkan pendapatan. Okey. Afiq cakap meningkatkan pendapatan. Okey. Isya cakap bersaing dengan mesra perniagaan lain. Okey. Cikgu tunjuk sikit. Ada kesalahan isi kat sini. Okey, kejap Okey. Cikgu nak ulang isi Afiq Ryan. Meningkatkan pendapatan. Okey, tengok sini Sekejap kelas Perasan tak dekat soalan dia kata apa? Okey, semua fokus. Manfaat yang anda. Siapakah anda? Anda tu ialah saya ataupun kita. Maknanya inilah domain peribadi kan? Domain peribadi ni. Maknanya manfaat kita. Maknanya tak boleh kamu cerita manfaat peniaga macam tadi kan isi Afiq tadi. Aduh, mana dah pula. Nampak tak? Afiq kata meningkatkan pendapatan. Itulah manfaat peniaga. Bukan manfaat kita sendiri. Jadi, isi Afiq itu tidak diterima. Kalau Afiq jawab yang tu, karangan Afiq tak akan dapat cemerlang. Dan juga tak akan dapat markah kepujian. Dia hanya capai tahap memuaskan saja. Bahaya tu.
Okey, lagi satu jawapan Isya tadi. Cik nampak. Bersaing dengan mesra bersama peniaga lain. Ini betul lah. Mana kita boleh okey, kita boleh tukar lah. Maknanya kita boleh beramah mesra dengan peniaga-peniaga di Bazar Ramadan. Boleh lah. Itu isi diri sendiri. Okey. Explore juadah di negeri masing-masing. Explore tu apa dia? Kita boleh meneroka. Kita boleh meneroka juadah dari setiap negeri. Maknanya setiap negeri ni ada makanan tradisional dia kan. Contohnya dekat Perak, kita ada putu Perak. Apa lagi ya? Kek lapis Sarawak kan. Apa lagi? Laksa Johor, laksa Sarawak. Itu paling senang lah. Laksa Penang, laksa Perak. Apa lagi makan tradisi? Nasi ambeng Johor. Apa-apalah banyak kan. So, bila ada bazar Ramadan, kita dapat tahu, kita dapat meneroka makanan tradisi daripada negeri yang ada dekat Malaysia. Gaduh Kutan Harga. Ambuyat. Ya, Ambuyat. Cikgu pun baru tahu lah. Okay. So, itulah saja cikgu punya pesanan. Dapat mengenal bermacam jenis makanan. Ya, boleh terima. Asalkan isi itu diri kita sendiri. Apa yang kita dapat, apa kebaikan yang kita dapat. Bukan kebaikan peniaga ke, kebaikan ibu bapa ke, kebaikan pihak kerajaan ke. Apa lagi ya? Jangan. Tipu kamu jangan tipu tulis. Manfaat Ramadan ialah pihak kerajaan dapat meningkatkan ekonomi. Tak boleh. Nampak tak anda? So kamu kena alert. Kalau ada perkataan anda ataupun perkataan kamu. So itu ialah pendapat kita sendiri. Okey, faham semua? Cikgu, kalau kita bagi apa, kalau meningkatkan pendapatan untuk diri sendiri tu boleh? Maknanya kamu sebagai peniaga. Okey. Dekat sini dia lebih kepada pandangan kita ni. Kita ni sebagai pengunjung tau. Bukan sebagai peniaga. Faham Sebagai pengunjung. Jadi sebab itulah cikgu tak terima tentang meningkatkan pendapatan tu. Okey, tak apalah, cikgu bagi cadangan isi lah kan, contoh. Okey. Okey, contoh isi yang pertama, apa kebaikan dia? Contohnya membantu mendapatkan juadah berbuka dengan lebih mudah. Nampak? Di sini tak ada kamu ambil lagi kan? Jadi bila ada ni bazar Ramadan, dia dapat memudahkan kita untuk membeli juadah berbuka. Tapi setakat ni kat Malaysia tak ada masalah kan? Sebab bazar Ramadan ni memang ada merata-rata tempat. Walaupun ceruk mana pun mesti ada bazar Ramadan. Betul tak? Ke ada kat sini yang kat rumah dia tak ada bazar Ramadan? Tak ada kan? Okey, apa lagi? Manfaat yang kedua. Okey, manfaat kedua ialah menjimatkan masa. Apakah maksud menjimatkan masa ni? Contoh kan, kita ni ialah golongan yang berkejaya. Suami, isteri bekerja. Jadi, tak ada masa lah nak balik rumah nak masak apa kan. Jadi kita boleh
terus pembeli juadah berbuka dekat bazar Ramadan. Ya, so itu boleh menjimatkan masa. Tak perlu kita masak dekat rumah. Kan? Baik, yang ketiga. Okey, yang ketiga apa lagi? Cikgu ambil lah. Isi siapa tadi? Isya. Dapat merasai kepelbagaian makanan tradisional. Kan? Dekat bazar Ramadan mesti ada makan tradisional. Takkan kita nak makan makanan hipster je kan? Baik, yang keempat. Tadi ada siapa jawab tadi Isya yang bersaing dengan mesra bersama penangga lain. Okay, itu kita tukar. Memupuk semangat muhibah. Muhibah tu perpaduan lah. Muhibah dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Sebab apa? Bila kita pergi bazar Ramadan, macam-macam kaum ada kan. Jadi kita boleh merapatkan hubungan ukhuwah atau merapatkan tali persaudaraan. Okey, ini contohlah isi. So ini semua berkait dengan diri sendiri. Okey Okey, selesai. Okey, ada tak cadangan isi lain? Sebab kat sini ada kan yang dari Penang kan. Kok kamu ada jawab ke, cikgu boleh bagi pendapat betul ke tak isi kamu? Tak ada Kartik dengan Bong, trial jawab apa? Tak ada. Okey, tak ada, cikgu teruskan soalan kedua. Okey, tak apa. Kejap dah pukul 9 Okey. Okey, lupa nak beritahu. Okey, kalau kamu jawab kebaikan tu umum kan, maknanya kebaikan peniaga, ibu bapa ke, pihak kerajaan ke kan. Kamu tak spesifik kepada diri, so maksimum kepujian. Berapakah masa kepujian? Cikgu review kat sini. Okey, markah kepujian ialah berapa hari tu 5. Okey, markah kepujian 5 hingga 63. Okey. Ingat, kalau kamu jawab isi tu bukan kebaikan diri kita, kamu jawab pihak sekolah ke kerajaan ke media masa kan, so nilai markah kamu 55 hingga 63. Okey. Baik, okey, nombor 2 Okey, siapa nak baca soalan nombor 2 ni? Okey, kalau ada terus open mic. Okey, Syah, boleh? Boleh, cikgu. Okey, lo dengar.
Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Zailani Hashim berkata, 80% kemalangan yang berlaku di negara ini adalah berpunca daripada sikap pengguna jalan raya. Sebanyak 20% yang lainnya adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kenderaan dan faktor luaran seperti keadaan jalan. Katanya kepada Sinar Harian baru-baru ini. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan punca-punca berlakunya kes kemalangan jalan raya di negara ini. Okey, terima kasih Isha. Okay, sekejap kita go to soalan yang kedua. Okey. Okey, ni pening sikit Okey, dekat sini dia beritahu JPJ bagi statement, bagi kenyataan dia kata 80% kemalangan yang berlaku dekat negara ini berpunca. Dia dah bagi dah siap-siap punca kemalangan jalan raya. Apakah puncanya? Ya. Dia kata daripada sikap pengguna jalan raya. Okey, ni Okey, sebanyak 20% yang lainnya disebabkan oleh faktor lain seperti kenderaan. Alhamdulillah. Kenderaan. Faktor luaran seperti keadaan jalan. Okay. So kat sini dia bagi 3 punca. Okey. Tengok soalan balik. Nyatakan punca-punca berlakunya kes kemalangan jalan raya di negara ini. Okey, agak-agak kamu isi punca-punca nak ambil kat mana? Ambil dalam bahan ke ataupun kita kena fikir yang lain? Ambil dari bahan lepas tu huraikan. Bagus. Okey Wajib ambil isi daripada bahan. Sebab apa dia kata? Berdasarkan petakan pula, berdasarkan petikan di atas. Maknanya kamu ambil kat sini. Jangan kamu pergi gamble pula. Tak nak awak ambil kat sini. Baik fikir lain. Jangan macam tu. Kalau kamu ambil isi selain daripada atas ni, maksimum boleh dapat kepujian macam tadi. Kan? Okey. So ambil saja isi yang diberi. Dia dah bagi 3 kan? Ambil balik. Itu je lah. Senang kan? Kalau calon nak tambah isi lain pun boleh juga. Contohlah kan. Yang pertama dia hurai tentang punca pertama tentang sikap. Kan? Sikap pengguna jalan raya. Okay, kamu hurailah apa contoh sikap pengguna jalan raya yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Contohnya menggunakan telefon pintar semasa memandu ataupun melanggar lampu isyarat. Apa lagi? Memotong garisan berkembar. Memandu melebihi had laju. Right. Okay, yang kedua. Yang kedua tentang apa lagi? Punca kedua ialah kenderaan. Faktor kenderaan. Apakah maksud faktor kenderaan ni? Maknanya Tak diselenggara. bagus. Pemandu kenderaan tidak menyelenggara kenderaan sebelum memerlukan pemanduan. Kita kena tahu. Semua kamu form 5. Ada tak kat sini yang dah ada lesen kereta? Ada komen sikit. Tak ada Okey. Zaman cikgu dulu, cikgu ambil lesen kereta 2000 berapa 2013. Cikgu ambil lesen kereta 2013. Waktu tu senang. Hanya ada lesen manual saja.
Macam sekarang ni ada lesen manual, ada lesen auto kan. Macam aku manual aja. And then dia tak ada complicated sangat lah. Maknanya mula-mula kita akan buat ujian dalam litar. Kan, parking, benda lah 3 penjuru, naik bukit. Apa lagi saya dah ingat dah. Tu je kot. Lepas dah settle dalam litar tu, baru kita akan pergi ke jalan raya lah kan. So JPJ akan duduk sebelah kita lah. Tu je, dua tu je. Dalam litar dan juga dekat jalan raya. Tapi yang sekarang ni susah sikit. Kita kena buat tutorial pula. Kita kena terangkan apa ni komponen-komponen kereta. Kan? Lampu menyala ke, enjin, keadaan angin tayar, kita kena terangkan. So benda tu basic lah kan. Jadi poin kat sini ialah kita kena pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang baik. Contohnya angin tayar mencukupi. Kita kena cek apa lagi? Air cukup tak? Cek kita punya suhu lah, temperature. Apa lagi? Minyak brake. Lampu signal kita okey ke tak? Macam-macam lah kan, banyak lah. So itu ialah faktor kenderaan. Kalau kenderaan kita ni tidak berfungsi dengan baik, boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey. Contohnya kalau tayar kita botak. Kalau kita lalu kawasan yang jalan yang licin, yang basah, boleh menyebabkan kenderaan kita terbabas. Okey. Dan yang ketiga ialah keadaan jalan. Okey, keadaan jalan. Keadaan jalan ni nak buat macam mana? Redha lah kan. Jalan Malaysia ni memang teruk lah. Contohnya jalan yang berlubang ke, jalan yang tak rata, jalan bengkang-bengkok. Itulah punca berlakunya kemalangan. Okey. Yang keempat, boleh juga tambah sendiri. Asalkan kamu ambil semua isi yang dia bagi. Nak tambah sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Sebab mungkin kamu punya jumlah patah perkataan dah cukup, tambah saja isi sendiri. Tu kamu tambahlah. Apa ni? Apa lagi contoh lain? Apa lagi faktor kemalangan, punca kemalangan? Siapa ada idea? Apa lagi punca-punca kemalangan jalan raya selain sikap pengguna jalan raya, faktor kenderaan, keadaan jalan raya, apa lagi? Tak ada idea. Okay, sekarang ni musim apa? Orang simple lah. Sekarang ni musim apa? Hujan. Lebat. Nasib baik tak ada cakap musim salji ni. Cikgu tanya kat cikgu musim apa? Musim salji. Kena ni. Okay, musim hujan. Okay, kalau musim hujan, keadaan jalan macam mana? Licin. Ya, licin. Kalau kereta okey lagi, kalau motor ni bahaya. Kan? Motor ni, yalah, faham-faham lah kan? Banyakkan motor suku convert dari sotong buat cornering sikit habis jatuh. Kan? So bila musim hujan ni, permukaan jalan akan basah. So apa kesannya? Jalan akan licin. So itulah menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Sepatutnya kalau hujan ni, kita kena memperlahankan kenderaan kan. Tak boleh bawa laju-laju. Faktor pertama sebab jalan licin. Yang kedua ialah sebab kita punya pandangan kita ni kabur kan. Macam kita bawa kereta waktu dalam keadaan hujan memang tak nampak sangat.
Memang tak nampak. Jadi kena bawa perlahan-lahan. Okay, so faktor cuaca. Okay. Jadi kesimpulannya kat sini, kita kena ambil isi dalam bahan. Nak ambil isi luar bahan boleh. Tapi pastikan kita sentuh semua isi, baru kita tambah isi lain. Okay, faham? Okay, Faham cikgu. Ada soalan lain setakat ni? Tak ada, Berapa perenggan cikgu? Okay, cikgu syorkan karangan bahagian B ni buat 5 perenggan. Maknanya perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua, 3, 4 ialah perisi, perenggan ke-5 ialah penutup. Itu kalau buat 3 isi lah kan. Kalau buat 4 isi, 6 perenggan lah. So paling kurang 3 isi. Paling banyak buatlah 4 isi. Okay, lupa nak bagi tahu. Lagi satu. Lupa bagi tahu mana ni? Nampak? Jumlah patah perkataan ni 350 hingga 500. Okey, ni cikgu terang balik Ada sedikit perubahan. Okey. Untuk soalan ni, sekejap Cikgu kena bagi clear sebab cikgu baru mendapat penataran daripada JPN Penang. Tak apa, JPN Selangor ke Sabah ke sama saja. Okey, kalau kamu punya patah perkataan lebih 511. Contohlah Isha jawab karangan lebih 511. So Isha punya markah maksimum dapat markah kepujian. Okey, markah kepujian ni berapa tadi? 55 hingga 63 saja. Okey. Baik, contoh Daniel. Okey, Daniel jawab karangan. Tiba-tiba dia kira-kira tak. Dia punya patah perkataan ialah 339 ke bawah. Agak-agak berapakah markah dia dapat? Ni kesian So dapat markah tahap baik saja. Berapakah markah baik? Markah baik ialah 45 hingga 54. 45 hingga 54. Sian So kena ingat, pastikan karangan kamu 350 hingga 500 patah perkataan. Okey. Itu saja. Nak cemerlang. Nak cemerlang apa? Okey, tak apalah, nanti cikgu akan bagi dia punya apa nama ni? Skema dia. Skema dia dekat dalam website. Kau baca Okey, selesai. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga Okey, siapa nak baca? Cikgu tak boleh baca sebab nanti kamu bosan. Siapa nak baca kat sini? Selain Isha dan selain Afiq Sayu. Panggil cikgu. Cikgu kena panggil ni, kena palau ni. Adam memang selalu palau cikgu. Okey, Ain Soleha ada, Ain Soleha. Dengar? TMC Ada? kan? Ya? Ya, cikgu.
Okey, Ain Soleha. Ain Soleha baca jap yang ni. Nombor 3 ni. Kuala Lumpur. Pencemaran jerebu yang kembali melanda Malaysia menjadi punca kebimbangan terhadap kesihatan awam. Rakyat negara ini perlu memahami risiko berkaitan supaya mereka mengambil langkah pencegahan yang berkesan, kata pakar kesihatan. Pakar Perunding Pernafasan dan Perubatan Dalaman di Pusat Perubatan Sunway, Dr. Koh Ken Siong berkata, pendedahan yang berterusan terhadap udara tercemar boleh membawa kepada penyakit pernafasan seperti asma, penyakit pulmonari obstruktif kronik COPD, radang paru-paru dan kanser paru-paru. Okey, terima kasih Aina. Ya, Aina ke Ain? Ain Sofia. Okey, tak apa. Okey, kali ni tajuk dia tentang apa ni? Tentang pencemaran jerebu. Memang ngam-ngam lah dia bagi isu ni sebab kita bulan lepas memang musim jerebu So dekat Malaysia ni jerebu paling teruk setiap tahun kat mana? Kat selatan lah kan? Selangor, Negeri Sembilan, Johor kan? Itu antara negeri yang paling terkesan dengan jerebu. Okay. Tapi setakat ni bacaan IPU tu okey lah kan? Tak ada sampai tahap untuk sekolah. Okay. So tema tentang pencemaran jerebu. Okay, dia punya fokus soalan pula. Okay, fokus soalan tentang apa? Kelas? Okay, nanti cikgu bagi attendance lah, Nabila. Hujung kelas cikgu bagi attendance Alhamdulillah. Okay, dia punya fokus soalan ialah ni dia. Kesan-kesan pencemaran jerebu. Okay, kesan-kesan pencemaran jerebu. Okay. Cikgu lupa nak beritahu tadi. Kalau kamu tengok balik kan, format dia kan semua format biasa format dia. 3 ni format dia lah format kalangan umum. Nombor 2 ni pun sama juga kalangan umum. Nombor 1 pun karangan umum karangan biasa. Sebab dia tak ada bagi tahu pun carahan ke rencana ke tak ada Okey. Perasan tak dia tanya kat sini nyatakan kesan-kesan lain jerebu. Dia suruh kamu fikir kesan lain. Maknanya apa dia ada bagi tak kesan jerebu dalam bahan? Ada tak? Kalau ada respons sikit, apakah kesan jerebu yang dia bagi dalam petikan ni? Apa dah kelas? Okey, kalau kamu komen, cikgu tak menampak penyakit. Bagus, penyakit pernafasan. Penyakit pernafasan. Ya. Dia kata, pendedahan yang terusan terhadap udara tercemar boleh membawa kepada penyakit pernafasan. Contohnya asma, pulmonari obstruktif kronik COPD, radang paru-paru, kanser paru-paru. So dia bagi kat sini kesan pencemaran jerebu ialah kita akan mendapat penyakit pernafasan. So kamu tak boleh tulis tentang kesan ini dekat dalam karangan. Faham? Mana Isya tak boleh tulis tau isi tentang penyakit pernafasan ni. Janganlah pandai-pandai. Okay, antara kesan pencemaran jerebu ialah kita akan mendapat penyakit pernafasan. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dekat soalan dia bagi tahu. Nyatakan kesan-kesan lain. Selain kesan yang dinyatakan. Faham? Faham kan? Benda ni yang banyak calon terlepas ni itu yang
markah dia tak dapat markah cemerlang. Sebab dia tak faham soalan. Okey, jelas semua? Senyap je untuk semua ni? Okey semua? Okey? Kalau okey, komen okey. Sini lagi. Okey. Okey. Tak apa. Selesai. Baik, kalau dia tanya kesan-kesan lain, agak-agaknya kan, apa yang terlintas dekat fikiran kamu? Apakah kesan lain pencemaran jerebu? Macam kamu yang duduk kat Selangor ni kan. Ada yang duduk kat Kelang lah, Damansara. Ada yang duduk kat KL. Apa kesan jerebu ni? Sebab cikgu orang utara, cikgu dah tahu kan kesan jerebu. Contoh lah saja bergurau. Okey, ada tak? Apa dia kesan pencemaran jerebu? Mata pedih. Mata pedih mata pedih. Mata pedih. Mata pedih tu ialah penyakit juga tapi itu bukan penyakit pernafasan. Bolehlah terima. Penyakit mata. Okey, kesesakan jalan raya. Ada kaitan ke kesesakan jalan raya? Apa rasional kesesakan jalan raya? Betul ke kalau jerebu jalan raya sesak? Tak ada kan? Ada. Okey, Isha, cikgu nak ulas Isha punya tadi penyakit mata ni. Penyakit mata ni apa dia? Kita ubah sikit lah, bukan penyakit mata. Kita ubah sikit. Kita boleh katakan kalau jerebu kan kita tak nampak jalan kan. Tak nampak jalan, kita boleh katakan mengurangkan atau menghadkan jarak penglihatan, mengurangkan jarak penglihatan. Yang mata pedih tu dia tak adalah kronik sangat kan, macam boleh menunjukkan kanser mata ke, tak ada kan. Dia penyakit yang kronik tu lebih kepada pernafasan lah. Okey. Okey, apa lagi? Sekolah ditutup. Okey, bagus. Kita boleh katakan menjejaskan. Bagus Isha, menjejaskan sektor apa? Sekolah ialah sektor apa sekolah? Sektor pendidikan. Ya, sektor pendidikan. Cikgu, kalau cakap aktiviti harian Terjejas. Terjejas. Terjejas boleh. Aktiviti harian akan terjejas. Contoh apa aktiviti harian? Nak jogging tak boleh. Apa benda lagi? Nak keluar rumah tak boleh, nak pergi kerja susah. Ataupun kita nak berkebun ke, nak menerai getah ke kan, kita nak memancing ke, tak boleh lah kan. Itu aktiviti harian lah. Okey, apa lagi yang lain? Okey, sorry kalau ada respon cikgu tak baca. Sebab bila cikgu buka 2 akaun, dia punya komen tu akan terbagi kepada 2. Satu dekat iPad, satu lagi dekat laptop. Yang lagi? Sekejapnya 9:20 Tak ada Suka bernafas. Okey, lainlah sektor ekonomi. Ini paling penting lah. Sektor ekonomi negara
terjejas. Sebab tidak semua masyarakat ni bekerja kerajaan kan. Ada yang menjalankan perniagaan sendiri kan. Jadi dia akan membantukan sektor pertanian. Ataupun yang paling penting sekali, lupa bagi tahu. Industri pelancongan pun akan merosot. Bila berlakunya jerebu, kadar keterangan bilangan kemasukan pelancong ke Malaysia juga akan berkurang. So industri pelancongan akan merosot. Merosot tu berkurang lah kan. Makanan racun. Ush. Ya ke makanan racun? Okey, push je. So boleh cepat ni. Okey, yang terakhir sekali paling simple. Kalau berlaku jerebu mesti akan terjadinya hujan. Hujan apa? Hujan? Ya, Isya, hujan asid. Okey dah, itu saja. So kamu kena terangkan isi lain. Bukan isi dalam bahan. Okey. Lagi satu cikgu nak tegur. Kalau kamu nak dapat markah cemerlang, janganlah kamu ambil petikan ini, kamu salin jadi pendahuluan. Jangan. Penat pemeriksa nak baca. Jangan jadikan sebagai pendahuluan. Kamu ambil idea sikit-sikit je. Jangan ambil semua kopi jadi pendahuluan. Sebab kamu mahu nak buat pendahuluan kan, kamu kopi je. Jangan. Okay. Baik, last sekali Okey, tanggal 31 Ogos setahun kita akan menyambut bulan kemerdekaan. Stesen televisyen pastinya menyiarkan iklan dan menayangkan filem-filem yang berunsurkan patriotisme untuk menyuntik semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Selain itu, badan bukan kerajaan NGO juga mengambil inisiatif memberikan sumbangan kepada bekas prajurit untuk menghargai jasa mereka yang telah berjuang membebaskan negara daripada penjajah. Berdasarkan petikan di atas, tulis sebuah rencana yang bertajuk peranan pelbagai pihak untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Okey. So, tema dia semangat patriotik. Semangat patriotik. Okey, apa dia punya fokus soalan? Alhamdulillah. Jerebu dah habis, tak ada jerebu. Fokus adalah ni dia. Peranan pelbagai pihak untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Okey, maksud peranan ni ialah apa dia? Tanggungjawab ataupun usaha, langkah, cara, ataupun tindakan. Apa tindakan berbagai pihak untuk memupuk semangat patriotik? Okay, jelas lupa nak bagi tahu format dia. Kelas, apakah format karangan ini? Macam tadi kan, karangan 1, karangan 2, karangan 3 tak ada format. Tapi 4 ni dia berformat. Apakah format dia? Ya, apakah format dia? Siapa respon boleh buka mic. Apakah format karangan ini? Dia kan mau komen kat sini ke? Format dia ialah, ini dia rencana, nampak? Format dia ialah karangan rencana. Okey. Kamu tahu tak rencana tu macam mana? Afiq, Isha, tahu tak rencana macam mana? Tak tahu cikgu.
Okey, rencana ni kita ingat. Rencana ni mesti akan keluar, besok akan keluar. Rencana ni senang saja. Kamu kena tulis tajuk. Ni tajuk dia, nampak? Ni, tajuk ni copy paste je. Letak balik kat sini. Contoh. Peranan pelbagai pihak untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Okey, paling penting tajuk ni, pastikan setiap perkataan huruf besar. Kecuali kata tugas. Nampak tak? Peranan ni nampak huruf besar Okey, peranan pelbagai pihak. Kenapa untuk huruf kecil? Sebab untuk ialah kata sendi nama. Untuk ialah kata tugas. That's why huruf kecil. Memupuk, semangat, patriotik. Dalam pun huruf kecil kenapa? Dalam tu lah kata tugas. Kalangan masyarakat. Okey. Bila dah siap tajuk, kamu kena tulis siapa yang buat rencana ni. Tulislah oleh siapa contoh? Aina Safia, kan? Contoh, okey. Kena inilah dia punya format dia. Nak tulis rencana. Ada tajuk dan juga siapakah penulis. Lepas tu karangan dia macam biasa je. Yang beza je ini je lah. Okey. Okey, berbalik kepada soalan. Dia kata peranan pelbagai pihak. Okey, kalau peranan pelbagai pihak tu macam mana? Kamu kena sentuh lah peranan pihak. Kerajaan. Apa lagi? Sekolah. Ya, sekolah. Lagi? Parents. Ibu bapa. Individu lah. Betul. Peranan individu boleh. Sendiri. Okey. Apa lagi? Media. Media masa. Okey. Ataupun dalam bahan ni dah beritahu, badan bukan kerajaan, NGO pun boleh diterima. Maksud dia kat sini, kamu jangan sekali ulang pihak yang sama. Contoh Isha kan, dia pergi ulang peranan pihak kerajaan ni 2 kali. Perangan kedua ada kerajaan. Perangan ketiga pun ada kerajaan. Tak boleh. Faham? Kamu kena huraikan peranan pihak tu yang berlainan. Contoh perangan kedua pihak kerajaan. Perangan ketiga peranan pihak sekolah. Perangan keempat peranan ibu bapa. Tak boleh kamu cerita pasal sekolah je. Semua isi tak boleh. Sebab dia kata pelbagai pihak. Faham? Berbeza dengan tadi, kan? Manfaat anda. Memang dia nak peranan anda saja. Dia nak peranan kita saja. Tak apalah macam tu. Sebab soalan nak macam tu. Tapi kalau soalan tanya pelbagai pihak, kamu kena ikutlah. Faham So lepas ni kamu kena hati-hati. Baca arahan soalan betul-betul. Okey. Tu sajalah benda yang kamu kena ambil tahu. Okey, kalau kamu buat macam ni, contohlah kan. Contoh siapa lagi yang nak sebut? Hafi. Perangan kedua kerajaan. Perangan ketiga kerajaan. Perangan keempat ibu bapa kan. So Hafi boleh dapat maksimum markah kepujian saja. Berapa kepujian? 55 hingga 63. Okey.
Kalau semua you apa je, markah baik saja. Itu saja Okey, setakat ni ada soalan tak? Untuk bahagian C berapa perenggan cikgu? Okey, untuk bahagian C. Bahagian C? Itu bukan bahagian C. Bahagian B. Oh, tu bahagian. Sekarang kan ada bahagian A, bahagian B je. Hmm. Okey, bahagian B ni kalau kamu boleh huraikan dengan baik, buat 3 isi kan. So, kalau 3 isi, perenggan kamu 5 je lah. Kalau kamu tak boleh hurai dengan baik, kamu tambah lagi 1 perenggan, jadi 4 isi. So, jadi 6 perenggan lah. Tapi make sure kamu punya patah perkataan tak kurang 350, tak lebih 500. Itu saja. Okey Dan yang paling penting kali ni, baca arahan soalan betul-betul. Okey, attendant kejap. Siapa ada attendant? Saya rasa macam dah hilang lah. Dah confuse. English lain. Tengok ikut English lain. Sama lah. Siapa kat sini ambil pendidikan moral kan? Pendidikan moral pun lain. Cara jawab dia. Bahasa Inggeris lain. Jangan samakan. Contoh speaking test bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu pun lain kan? Okay, kejap kelas. Sorry. Okay, so ini link dia. Thank you Demia. Okay, baik. So, setakat itu saja kelas kita pada malam ini. Minggu depan, cikgu akan ajar kamu teknik untuk jawab karangan tadi lah. Okay. So, tak ada apa. Itu saja. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.